Saya mendapati ada beberapa aspek penambahbaikan daripada proses penyampaian dan perkhidmatan pendidikan yang perlu dilaksanakan. Dan aspirasi KPM cukup jelas, oleh itu setiap perkara yang hendak kita putuskan perlu diteliti. Ya, setiap perkara yang perlu kita putuskan perlu diteliti dan dikaji secara berhemah, dan budaya ini akan terus menjadi budaya Kementerian Pendidikan. Sehubungan dengan itu, Kementerian akan meneruskan dasar-dasar sedia ada dan pada masa yang sama menambah baik proses penyampaian bagi menjamin kecekapan dan keberkesanannya. Justru itu, saya akan mengambil langkah pendekatan melalui proses konsultasi atau musyawarah dengan rakan strategik dan serta semua pihak yang berkepentingan. Saya juga akan memastikan keseluruhan ekosistem pendidikan dilaksanakan mengikut proses yang ditetapkan dan berlandaskan Akta Pendidikan 1996 serta peraturan-peraturan yang berkaitan. Saya akan mengaktifkan semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK ya, seperti yang termaktub di bawah Akta Pendidikan 1996, mengaktifkan semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Dengan adanya majlis ini, kita akan harap dia akan menyumbang kepada pandangan, kerangka, idea yang boleh membawa Kementerian Pendidikan dalam rangka dan menambah baik hala tuju pendidikan negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzin dalam agenda awani yang anda saksikan sebentar tadi, sedikit sudutan daripada sidang media khas yang kami bawakan, khususnya melihat kepada sidang media khas Kementerian Pendidikan oleh Yang Berhormat Menterinya iaitu Fadhilah Siddiq untuk melihat kepada apa hala tuju dan apa perancangan yang beliau ingin bawa kementerian ini ke hadapan. Dan seperti apa yang dimaklumkan, kementerian di bawah kepimpinan baharunya ini sudah tentu akan meneruskan agenda juga inisiatif yang pernah dilakukan oleh kepentadbiran ataupun kepimpinan yang sebelum ini, dan sudah tentu ada beberapa perkara. Difahamkan ada 7 teras utama yang ingin digariskan ataupun ingin diberi tumpuan untuk memperkasakan bidang pendidikan negara. Antaranya berkaitan dengan kesenjangan birokrasi guru dan murid, perlu dikurangkan penekanan karamah insaniah, isu kemiskinan multidimensi oleh murid, isu keciciran pendidikan, fokus kepada kebajikan guru, mengubah suai menaik taraf sekolah, keupayaan pendidikan digital. Laporan lanjut ataupun keseluruhannya anda boleh terus ke astroawani.com, ada kami muat naik keseluruhannya lah sidang media oleh Yang Berhormat Menteri. Tetapi untuk waktu ini, selain pada kita melihat pada apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Fadhilah Siddiq untuk Kementerian Pendidikan, kita juga ingin memantau pentadbiran kerajaan baru ini, khususnya bagi Kementerian Pendidikan ni, selain daripada apa yang disebutkan dan apa yang dinyatakan dalam sidang media itu, akhirnya kita bercakap tentang sistem pendidikan, arah dan juga hala tujuannya, bagaimana reformasi itu boleh dijalankan. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Dr. Anwar Ahmad. Dr. Anwar adalah pensyarah Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Doktor, saya rasa ini topik yang begitu dekat dengan doktor dan sudah tentu saya difahamkan juga pada awal bulan ini sebenarnya ataupun beberapa minggu lepas, doktor terlebih dahulu telah menetapkan KPI. Apa KPI yang sepatutnya dicapai oleh Menteri Baharu bagi Kementerian Pendidikan? Ada 9 saya rasa lebih kurangnya. Tapi ada juga poin-poin ataupun KPI yang ditetapkan oleh doktor itu adalah beberapa itu menepati apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Fadhilah Siddiq. Mungkin secara keseluruhannya refleksi dan juga respon kepada apa yang disebutkan hala tuju yang ingin dibawakan oleh kepimpinan baharu Kementerian Pendidikan ini. Baik, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, kerana bila kita mendengar kenyataan media beliau bersama dalam sidang tersebut, kita merasai bahawa beliau benar-benar meneliti dan mengambil semua maklumat-maklumat yang penting yang telah disampaikan oleh pelbagai pihak sepanjang beliau baru dilantik ini, dan kemudiannya beliau telah menterjemahkannya di dalam 7 teras utama itu. Jadi pada saya secara umumnya saya gembira dan saya melihat bahawa beliau telah melakukan langkah pertama yang menarik untuk kita lihat kesinambungannya selepas ini. Doktor, sebelum kita nak memperincikan antara satu persatu daripada 7 teras utama ni, tapi
ada yang cukup penting adalah berkaitan dengan meneruskan legasi dan juga kalau kita bercakap tentang reformasi ni doktor, perkataan ini cukup besar maknanya, tetapi dalam konteks kita melihat kepada kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran baharu ini, bukan semua perkara yang ingin dijalankan oleh pimpinan baru ini perlu diubah suai ataupun tidak boleh diteruskan apa yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Untuk waktu ini, apa perkara-perkara yang baik ataupun apa langkah strategi yang diambil oleh kepimpinan terdahulu dalam Kementerian Pendidikan yang sepatutnya dan yang boleh diteruskan pada waktu ini, Doktor? Ya, saya fikir ada beberapa perkara yang boleh diteruskan. Misalnya menambah bilangan guru yang telah dilakukan oleh yang mantan Menteri Pendidikan yang lama dengan menambah bilangan guru sebab kita memang berhadapan dengan masalah kekurangan guru yang agak kritikal. Saya rasa itu satu perkara atau dasar menambah bilangan guru itu mesti diteruskan untuk memastikan anak-anak kita mendapat guru-guru yang mencukupi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Dan satu lagi perkara yang menarik yang saya lihat juga adalah dari segi takwim. Walaupun kita lihat takwim yang dikatakan oleh ramai pihak supaya kembali kepada bulan Januari, tapi dengan mengambil kira keadaan kita pada waktu ini dan seboleh mungkin kita nak memastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang baik bila calon-calon SPM tidak perlu berhadapan dengan musim tengkujuh dan sebagainya. Saya fikir kita kena bersedia untuk teruskan takwim kita mulai bulan Mac seperti apa yang telah diputuskan oleh kementerian pimpinan yang terdahulu. Jadi saya rasa ada beberapa perkara itu yang saya fikir boleh diteruskan, tetapi kalau kita lihat kepada sidang media tadi nampaknya YB Fazlina banyak memberi input-input baru yang menarik untuk kita teliti. Doktor, kalau kita teliti satu persatu daripada 7 teras utama tu, yang pertama sekali yang keluar pada mulut Yang Berhormat adalah berkaitan dengan birokrasi. Kesenjangan birokrasi antara guru dan juga murid perlu dikurangkan. Mungkin pada waktu ini, kalau bercakap tentang birokrasi dalam kementerian ini ataupun mana-mana agensi kerajaan ini bukan perkara ataupun isu yang baru. Tetapi dalam soal kita melihat ataupun bergerak ke hadapan, kita bercakap tentang inilah sepatutnya reformasi yang perlu dilakukan. Betapa pentingnya birokrasi, kesenjangan birokrasi sama ada antara guru ataupun murid ini perlu dikurangkan. Pandangan doktor? Ya, sebab Kementerian Pendidikan ni besar, dia punya saiz dia. Kalau kita lihat dari segi perbelanjaan bajet kerajaan pun KPM menerima peruntukan yang terbesar, 62 bilion tahun lalu. Jadi kalau kita tengok bilangan guru saja hampir 430,000. Belum masuk lagi kaki tangan pentadbiran di sekolah-sekolah yang menjaga 5 juta murid. Jadi kita boleh bayangkan betapa besarnya organisasi KPM ini dalam nak menguruskan sistem pendidikan negara. Jadi perkara pertama yang mesti dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri adalah untuk memastikan sistem penyampaian, organisasi dan birokrasi KPM ini berjalan dengan lancar, tidak bersimpang siur, datang daripada Central Command ataupun arahan yang jelas dan sampai ke bawah dalam bentuk yang sama seperti mana yang dikeluarkan di pejabat di Putrajaya. Jadi pada saya apabila Yang Berhormat Menteri meletakkan teras pertama beliau adalah untuk memastikan sistem birokrasi, sistem penyampaian, hubungan antara KPM dengan sekolah itu menjadi lebih baik, lebih rapat, lebih mesra, hubungan dengan guru-guru dengan KPM lebih terbuka, sistem aduan selepas ini lebih telus di mana Yang Berhormat Menteri sendiri berjanji akan melayani keluhan, rungutan, cadangan daripada guru-guru. Jadi saya fikir itu satu permulaan yang baik. Sebab pengalaman saya juga sebagai seorang guru dulu, kita bukan mengeluh kerana kita penat bekerja, tetapi kita mengeluh ataupun kita mengharapkan satu sistem yang membenarkan guru-guru untuk bekerja fokus kepada pengajaran dan pembelajaran tanpa dibebankan dengan perkara-perkara yang bukan pengajaran. Jadi apabila banyak masa guru digunakan untuk tugasan-tugasan bukan pengajaran, jadi yang kerugiannya adalah murid-murid kita. Jadi saya sangat percaya bahawa YB Fazlina telah mendengar keluhan-keluhan ini. Sebab itu pertamanya beliau meletakkan terasnya adalah untuk memberi keutamaan kepada menambah baik birokrasi hubungan antara KPM dan juga pihak sekolah, khususnya di kalangan guru-guru. Jadi itu sangat penting dan
apabila diletakkan sebagai taraf pertama, itu sebagai satu signal bahawa YB Fazlinah faham tentang keadaan tersebut. Kalau kita lihat kenyataan media tadi, Fauzi, kita lihat ada kita panggil sebagai 3 strategi dasar dan 7 teras. 3 strategi dasar yang dimulakan oleh YB Fazlinah dan ucapan beliau ringkas, padat, tidak ada protokol yang panjang kalau kita dengar. Yang pertama sekali, beliau menekankan soal pendidikan ini adalah untuk membina adab, akhlak dan integriti. Ini satu perkara yang menarik. Apabila pemimpin nombor 1 dalam KPM mula bercakap soal adab, akhlak dan integriti, kerana kalau kita baca falsafah pendidikan negara, perkara inilah yang diberi keutamaan dalam falsafah pendidikan negara. Membina insan. Itu yang paling utama sekali. Jadi nampaknya YB Fazlinah membuat homework dulu lah sebelum beliau membuat sidang media ini. Itu yang pertama, strategi yang digunakan adalah untuk menumpukan semua warga KPM untuk menghayati kembali dan melihat kembali intipati kepada falsafah pendidikan negara. Yang kedua, strategi yang saya lihat beliau lakukan adalah dengan menubuhkan Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan yang telah dimasukkan dalam pada pemimpinan yang lepas, tetapi diwujudkan kembali, dan kewujudan MPPK ini sebenarnya di bawah akta. Ia bukanlah diwujudkan sewenang-wenangnya, tetapi memang di dalam Akta Pendidikan 1996 telah diperuntukkan kewujudan sebuah Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Jadi itu strategi yang telah digunakan oleh YB Fazlinah. Menarik strategi ini kerana beliau dapat menggunakan majlis ini untuk mengumpulkan semua pandangan-pandangan, sama ada yang bersetuju, tidak bersetuju dengan beliau. Dan dalam majlis ini beliau dapat berbincang dengan ramai pakar-pakar yang berbagai latar belakang, dan ini memberi beliau satu peluang untuk memahami isu-isu pendidikan dengan lebih mendalam. Kerana pandangan-pandangan daripada majlis penasihat ini saya percaya bukanlah bersifat sahala saja, mungkin ada yang berbeza pandangan dan sebagainya. Dan strategi yang ketiga yang saya suka dengarnya adalah apabila beliau meletakkan tagline murid ceria, sekolah bitara, negara sejahtera. Ini satu tagline yang menarik, yang mudah kita ingat, tetapi untuk melaksanakan ia tidaklah semudah yang disebut. Tapi saya percaya 3 strategi dasar ini mampu dilakukan, tidak perlu banyak strategi. 3 strategi ini boleh diukur, boleh dicapai, dan insya-Allah dengan sokongan daripada semua pihak, kita harapkan YB Fazlinah dapat lakukan dengan yang terbaik. Doktor mengatakan 3 strategi yang digariskan oleh Yang Berhormat Menteri, termasuklah 7 teras utama untuk memperkasakan pendidikan negara ini mudah dicapai, tapi cabarannya besar ya ke hadapan. Tapi untuk waktu ini, kalau saya nak melihat kepada teras-teras utama yang lain, iaitu seperti isu kemiskinan multidimensi dan juga isu keciciran pendidikan, nyatanya kalau kita throwback ataupun kita lihat kembali apa yang berlaku dalam tempoh 2 ataupun 3 tahun kebelakangan ini, saya ingin membawa diskusi ini untuk melihat kepada apa iktibar pandemik COVID-19 khususnya terhadap sektor pendidikan negara. Kita tahu apabila gejala ataupun COVID-19 menyerang dunia, antara yang paling terkesan sektor, selepas kita bercakap tentang sektor ekonomi, sektor pendidikan juga menerima impak yang begitu jelas. Dan doktor juga beberapa kali, saya sering kali berkongsi pandangan untuk melihat ini adalah sudah masanya untuk kita melihat kepada reformasi dan juga transformasi besar-besaran perlu dilakukan untuk kita melihat kepada keseluruhan impak yang telah pun terkena ataupun yang terjejas akibat COVID-19. Berbalik kepada isu kemiskinan multidimensi dan juga isu keciciran murid ataupun keciciran pendidikan ataupun jurang pendidikan ini, pandangan daripada doktor, apa perkara yang perlu ataupun perkara yang paling segera perlu dilakukan? Yang pertama, untuk merapatkan jurang, sama ada murid-murid di sekolah bandar dan juga ataupun yang berada di luar bandar. Yang kedua adalah berkaitan dengan isu kemiskinan multidimensi, kerana kita tidak mahu
masih ada lagi pelajar yang tercicir kerana tidak cukup duit untuk, kita tahu sistem pendidikan negara adalah percuma secara asasnya, tetapi mereka tidak cukup duit atau tidak cukup makan untuk menghantar anak-anak pergi ke sekolah. Ini bukan perkara yang mudah untuk kita bicarakan, tetapi bagaimana ataupun pandangan doktor untuk melihat kepada isu-isu ini? Baik, apabila kita berhadapan dengan pandemik selama 2 tahun, data menunjukkan murid-murid kita kehilangan waktu pembelajaran selama 1.3 tahun. Maksudnya bayangkan seorang anak yang tidak belajar secara formal, secara lengkap, secara terancang selama 1.3 tahun, itu satu waktu yang sangat panjang. Dan oleh kerana kita menutup sekolah agak lama, selama 42 minggu, jadi banyak sekali berlaku keciciran pembelajaran kepada anak-anak kita. Khususnya 3 kumpulan yang telah kita kena pasti. Yang pertamanya kumpulan anak-anak di tahap 1 sekolah rendah, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Begitu juga dengan anak-anak OKU yang memerlukan bimbingan khas, pendidikan khas. Yang ketiganya adalah kumpulan anak-anak ataupun murid yang berada di kawasan pedalaman di mana mereka tidak akses kepada internet dan juga berhadapan dengan masalah peranti. 3 kumpulan murid-murid ini adalah kumpulan yang paling ramai terjejas akibat pandemik dan sekolah ditutup. Apa yang berlaku adalah kita tidak seperti negara-negara maju yang lain. Mereka melakukan pemulihan pendidikan dan pemulihan pembelajaran sesegera selepas sekolah mula dibuka. Malangnya kita tidak melakukannya dan itu satu pengajaran yang besar pada kita bahawa apabila kita tidak memulihkan kembali penguasaan asas pembelajaran 3M, membaca, menulis, mengira, anak-anak ini apabila naik ke tahun-tahun yang seterusnya, mereka akan berhadapan dengan apa yang dipanggil sebagai burnout ataupun mereka hilang motivasi untuk belajar kerana mereka tidak dapat menguasai apa yang dipelajari yang lebih sukar berbanding dengan tahun sebelumnya. Jadi apabila mereka tidak boleh membaca dengan baik, menulis dengan baik, mengira dengan baik, mereka mula mengatakan bahawa silabus itu sukar, silabus itu berat, silabus itu susah dan akhirnya mereka rasa tak seronok dan mereka tak berminat lagi ataupun tidak bermotivasi untuk belajar. Jadi dari keciciran pembelajaran kerana tidak belajar, akhirnya mereka meninggalkan bangku sekolah yang kita sebut sebagai keciciran pendidikan. Jadi ini yang kita tidak mahu. Kita sedang berhadapan dengan keciciran pembelajaran. Ramai anak-anak yang tidak membaca dengan baik sebenarnya. Kita mesti segera memulihkan mereka sebelum berlakunya keciciran pendidikan di mana mereka meninggalkan bangku sekolah dan mula berhenti dan mula bekerja, upah dan sebagainya dan pendapatan mereka tidak tetap dan ini akan tidak menjamin kehidupan mereka pada masa depan. Jadi perkara pertama yang perlu dilakukan oleh menteri adalah untuk memastikan setiap anak tidak keciciran pembelajaran. Kalau ada yang keciciran mesti dipulihkan, mesti dibuat kelas-kelas khas untuk mereka supaya kita dapat pulihkan mereka dan mereka kembali dapat belajar bersama-sama dengan murid-murid lain yang mungkin mempunyai segala kelengkapan untuk belajar dan apabila mereka berada di garisan yang sama, maka mereka dapat belajar dan mereka dapat mencapai pencapaian akademik dan mereka tidak dipinggirkan lagi. Itu harapan kita kepada Yang Berhormat Menteri Fazlina. Doktor, disebutkan juga dalam sidang media khas oleh Yang Berhormat Menteri adalah berkaitan dengan keupayaan pendidikan digital. Kita cakap tentang digitalisasi ini bukan perkara barulah dan bila kita sebut tadi berkaitan dengan apa iktibar pandemik COVID-19, kita tahu apabila pandemik COVID-19 juga telah membuka mata kita betapa besar dan juga betapa pentingnya digitalisasi termasuklah dalam bidang ataupun sektor pendidikan ini. Mungkin pada waktu ini, Doktor, kalau kita bercakap tentang pendidikan digital ini, ia bukan hanya sekadar menyediakan gadget ataupun peranti. Kita juga perlu melihat kepada aspek penyampaian ekosistem, guru-guru yang dilatih dan juga secara keseluruhannya lah kita bercakap tentang pendidikan digital. Pandangan doktor, kita nak bercakap tentang pendidikan digital ini, kita nak menuju tahun 2023. Kita tak tahu apa lagi cabaran-cabaran yang akan datang yang mungkin akan menjejaskan sekali lagi untuk sektor pendidikan. Pandangan doktor? Ya, betul. Sebenarnya, Fauzi, kita dah mulakan digital dalam pendidikan ini pada tahun 1996. Kita memperkenalkan sekolah bestari, smart school waktu itu. Kalau masih ingat. Tetapi pada waktu itu, kita menganggap digitalisasi dalam pendidikan ini adalah barang mewah ataupun perkara yang pilihan. Tak buat pun tak apa, nak buat pun boleh. Tetapi apabila berlaku pandemik ataupun sebelum pandemik, banyak negara pun sebenarnya telah mula
menumpukan kepada pendigitalan pendidikan. Tetapi apabila pandemik menyerang kita, baru kita tersedar bahawa kita tidak membuat persiapan langsung berkaitan dengan pendigitalan ini. Sebab itu bila kita melakukan PDPR, kita dapati hampir 90% murid-murid kita tidak mempunyai peranti peribadi. Mereka terpaksa meminjam daripada ibu bapa dan sebagainya. Ada yang langsung tidak ada peranti, ada sekolah yang tidak ada internet, ada kawasan-kawasan kediaman yang tidak dapat akses internet, dan itulah yang menyebabkan banyak anak-anak kita yang keciciran kerana persediaan kita tidak ada berkaitan dengan pendigitalan pendidikan. Hari ini kalau kita lihat negara-negara maju, mereka juga belajar walaupun mereka mempunyai digitalisasi yang baik, tapi mereka telah menambahkan peruntukan dan mereka telah benar-benar menggunakan pendigitalan dalam pendidikan hampir sepenuhnya. Walaupun murid-murid mereka datang ke sekolah, tetapi di sekolah mereka tetap menggunakan digitalisasi pendidikan dalam PDP ataupun pengajaran. Tetapi apa yang berlaku dalam negara kita, apakah kita akan kembali pulang kepada sistem yang lama, kaedah pengajaran yang lama, jadual waktu yang lama, cara mengajar guru yang lama? Saya fikir tidak sesuai lagi. Kita perlu meneruskan ataupun kita kena maju ke depan menggunakan pendigitalan pendidikan ini sepenuhnya, dan sebab itu pada saya, apabila YB Fazlina meletakkan pendigitalan sebagai salah satu teras utama beliau, saya fikir beliau juga mahu supaya sistem pendidikan kita jangan berbalik ke belakang, jangan balik kepada sistem yang lama sebelum pandemik, tetapi bergerak ke hadapan dan menggunakan pendigitalan ini sebagai salah satu kerangka utama kepada pelaksanaan pendidikan dalam negara kita. Itu yang saya nampak apa yang cuba dilakukan oleh YB Fazlina. Doktor, saya kira ada lebih kurang dalam 3 minit yang akhir ini, kita bercakap tentang menuju ataupun bergerak ke hadapan. Kita bercakap tentang 2023, kita tinggal lebih kurang kurang pada 3 minggu sebenarnya untuk menuju pada tahun baru, tahun 2023. Tahun 2023, cabaran yang begitu menakutkan ataupun yang dibimbangi adalah berkaitan dengan cabaran ekonomi dan juga krisis geopolitik. Apa yang berlaku di peringkat antarabangsa mungkin ia tidaklah begitu kesannya akan menjejaskan secara langsung bagi sektor pendidikan, tapi secara keseluruhannya, Doktor, tadi disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Fadilah Rasidik, beliau membuka pintu untuk musyawarah, untuk ataupun arti kata lain untuk kerjasama dalam usaha untuk kita menaikkan ataupun kita memartabatkan lagi bidang pendidikan negara ini. Mungkin pada waktu ini adalah sudah waktu ataupun sudah masanya untuk kita bercakap tentang reformasi sistem pendidikan. Perlu kerjasama semua pihak. Ia bukan sahaja Kementerian Pendidikan sahaja, agensi, guru, ibu bapa, malah Kementerian Pendidikan ni seperti yang doktor katakan saiznya besar, ramai pemegang-pemegang taruh, individu, pakar-pakar seperti doktor juga boleh bekerjasama dalam kita membina ataupun kita nak memastikan inilah masanya kita bercakap tentang reformasi sistem pendidikan ni, doktor. Baik, kita 2 tahun berhadapan dengan pandemik dan pandemik telah melumpuhkan sistem pendidikan kita. Kita sebenarnya tak mampu lagi untuk berhadapan dengan satu lagi persaingan politik ataupun perkara-perkara yang boleh menjejaskan lagi perancangan pendidikan kita. Saya setuju supaya semua pihak kena duduk bersatu dan kembali menguatkan sistem pendidikan negara. Tahun 2023 apa yang akan berlaku, ekonomi akan meleset, akan lebih teruk, dan kita sudah pasti melihat ramai anak-anak di kalangan keluarga yang miskin akan terjejas teruk kerana apabila keluarga mereka berada dalam keadaan yang rentan, maka anak-anak juga akan tergolong dalam kumpulan murid-murid yang rentan, mudah terjejas. Mereka akan hilang keupayaan untuk belajar, hilang motivasi untuk belajar kalau kita tidak mempunyai sistem sokongan kepada pembelajaran, khususnya kepada kumpulan-kumpulan B40. Jadi walaupun kita belum lagi masuk ke tahun 2023, tetapi KPM kena bersedia membuat persiapan untuk memastikan bahawa kumpulan-kumpulan murid-murid rentan, vulnerable, yang berisiko tinggi ini dibantu, disokong dan mereka boleh meneruskan pembelajaran mereka walaupun keadaan ekonomi pada tahun 2003 tidak menjanjikan sesuatu yang baik.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad. Dr. Anwar adalah pensyarah di Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia yang berkongsi pandangan. Terima kasihlah juga kerana sentiasa berkongsi pandangan dan juga cadangan. Mungkin kadang-kadang ada bagi kritikan yang sedikit pedas, tapi perkara itulah sebenarnya penting. Kalau kita cakap tentang reformasi, ada perkara-perkara yang kita perlu, yang mungkin kurang sedap didengar, tapi itulah perlu dipertimbangkan. Terima kasih sekali Dr. Anwar untuk berkongsi pandangan melihat kepada apa yang perlu dilakukan dalam reformasi sistem pendidikan. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini Agenda Awani. Kita jumpa lagi.